Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi apa khabar semua murid-murid? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat. Okey, hari ini cikgu akan terangkan seberingkas tentang pelaksanaan kajian kes yang perlu dilakukan, yang perlu dilaksanakan oleh semua murid tahun 4, 5 dan juga 6. Okey, berdasarkan sukatan pelajaran dalam subjek sejarah, murid-murid dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu kajian kes bagi sepanjang sesi persekolahan ini. Sebelum kita teruskan, kita lihat apakah tujuan kes dijalankan. Okey, tujuan kes ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan dan melatih murid sebagai asas menjalankan kajian mengenai tokoh, tempat dan peristiwa dengan mengumpul data, menganalisis maklumat dan dapatan serta menghasilkan laporan. Seterusnya, mari kita lihat apakah matlamat kajian kes. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan kebolehan murid untuk mengenal pasti masalah, merancang, mengolah isi dan memberi rupusan terhadap sesuatu permasalahan. Secara tidak langsung, murid mendapat pengalaman menjalankan kajian kes dengan mengaplikasikan KPS di samping memupuk kemahiran menyelesaikan masalah. Apakah yang dimaksudkan dengan kajian kes? Kajian kes ialah satu kes atau satu masalah yang perlu diselesaikan oleh murid. Bagaimanakah kajian kes ini diselesaikan? Berdasarkan kes atau masalah yang diberikan, murid perlu yang pertama melakukan siasatan, membuat penyelidikan, mencari maklumat dan menyediakan laporan. Baiklah, mari sama-sama kita lihat bagaimanakah kaedah pelaksanaan kajian kes. Okey, untuk melaksanakan kajian kes, mula-mula kita akan membina pernyataan masalah. Okey, setelah kita mengenal pasti masalah yang ingin kita kaji, kita akan membina objektif kajian. Seterusnya, mengenal pasti kaedah kajian, menyatakan persoalan kajian, melaksanakan kajian dan terakhir sekali, berdasarkan dapatan yang kita peroleh, kita akan menulis laporan kajian. Mari kita lihat satu persatu bagaimana kaedah kajian kes ini dijalankan. Seperti yang cikgu terangkan tadi, yang pertama, murid-murid perlu membina pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah ini merupakan isu atau masalah yang ingin dikaji oleh murid. Mari sama-sama kita lihat contoh pernyataan masalah yang diberikan. Setiap orang mempunyai keluarga, begitu juga dengan saya. Keluarga saya adalah sebuah keluarga yang bahagia. Bincangkan tanggungjawab bagi setiap ahli keluarga dan cara-cara untuk membentuk keluarga yang bahagia. Jadi di sini mari kita lihat apakah pernyataan masalahnya. Okey, pernyataan masalah untuk tajuk ini adalah tanggungjawab bagi setiap ahli keluarga. Dan yang kedua, cara-cara untuk membentuk keluarga yang bahagia. Jadi ini adalah merupakan pernyataan masalah dalam soalan ini, dalam tajuk yang diberikan yang berkaitan dengan keluarga bahagia. Okey, langkah yang kedua, membina objektif kajian. Okey, objektif kajian yang ditulis merujuk kepada tujuan sesuatu kajian yang hendak dilaksanakan. Mari kita lihat bagaimanakah bentuk penulisan objektif kajian.
pada akhir kajian, murid dapat yang pertama, memahami tanggungjawab setiap ahli dalam keluarga. Yang kedua, mengetahui cara-cara untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Jadi, objektif kajian ini ditulis berdasarkan pernyataan masalah yang telah kita kenal pasti tadi berdasarkan soalan atau tajuk yang diberikan. Seterusnya, bagi langkah yang ketiga, membina persoalan kajian. Persoalan kajian yang ditulis bagi membantu murid untuk mengembangkan idea berdasarkan objektif yang ditetapkan. Okey, mari kita sama-sama lihat bagaimanakah contoh persoalan kajian ditulis. Okey, berdasarkan objektif kajian tadi, persoalan kajian yang boleh kita nyatakan di sini ialah apakah tanggungjawab setiap ahli dalam keluarga? Persoalan yang kedua, bagaimanakah cara-cara untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia? Baiklah, seterusnya adalah kaedah yang keempat, iaitu mengenal pasti kaedah kajian yang digunakan. Kaedah kajian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan fakta, sumber, bukti, mewujudkan idea dan mengadakan analisa sesuatu kajian. Antara kaedah yang boleh digunakan seperti kaedah temu bual, pemerhatian, kaedah perpustakaan dan kaedah media. Okey, kita lihat kaedah demi kaedah. Yang pertama iaitu kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini adalah temu bual yang dilakukan atau temu ramah yang dilakukan kepada orang ataupun individu yang mempunyai maklumat tentang tajuk yang kita kaji. Contohnya seperti ibu bapa, datuk nenek, saudara mara, guru, ketua kampung dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah kaedah pemerhatian. Ini adalah berdasarkan apa yang kita lihat. Okey, berdasarkan tajuk itu, murid-murid boleh melakukan pemerhatian mungkin dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk mendapatkan maklumat. Okey, seterusnya kaedah perpustakaan ini adalah merupakan pembacaan kita. Okey, pembacaan melalui buku teks, buku-buku rujukan, majalah, surat khabar dan lain-lain lagi untuk mendapatkan maklumat. Okey, yang seterusnya adalah kaedah media. Ini adalah kaedah media secara sama ada media massa ataupun media cetak ataupun dengan cara melayari internet untuk mencari maklumat. Baiklah, kita lihat kaedah kajian yang digunakan. Dalam kajian ini, murid menggunakan 3 kaedah kajian, iaitu kaedah temu bual, kaedah perpustakaan, kaedah media. Untuk kaedah kajian ini terpulang kepada murid sama ada nak hendak menggunakan beberapa gabungan kaedah kajian atau satu kaedah kajian sahaja. Jadi terpulanglah bagaimana cara murid untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk untuk kita menulis laporan. Seterusnya, langkah yang kelima adalah mengenal pasti bentuk laporan kajian. Laporan kajian merupakan hasil kerja murid, boleh berbentuk penulisan atau pembentangan. Bentuk penulisan seperti buku skrap yang mengandungi persembahan grafik seperti jadual, lukisan atau peta IT. Yang kedua, slide PowerPoint. Dan yang seterusnya, bentuk pembentangan pula seperti rakaman video. Jadi terpulang kepada murid-murid untuk menggunakan kaedah bentuk laporan yang bagaimana. Sama ada dalam bentuk penulisan ataupun bentuk pembentangan. Seterusnya kita beralih kepada sumber rujukan. Sumber rujukan boleh dibahagikan kepada 2, iaitu sumber pertama atau prima atau sumber kedua atau sekunder.
Sumber pertama terdiri daripada pelbagai bentuk kertas, fosil, artifak dan keterangan lisan. Sumber kedua pula merupakan hasil penulisan seperti buku, majalah, artikel, rencana dan surat khabar. Jadi untuk kajian kita, kebanyakannya kita akan menggunakan sumber pertama iaitu keterangan lisan. Seperti temu bual itu adalah merupakan keterangan lisan, dan seterusnya kita akan menggunakan sumber kedua, hasil daripada rujukan kita daripada buku, majalah, artikel, rencana dan surat khabar. Okey. Seterusnya kita lihat format penulisan laporan hasil kajian. Okey, yang pertama mesti mengandungi tajuk. Okey, tajuk itu adalah merupakan pernyataan masalah yang disediakan oleh guru. Seterusnya adalah pendahuluan. Jadi murid-murid perlu memberikan penerangan secara ringkas tentang tajuk yang diberikan. Okey, yang seterusnya objektif. Nyatakan objektif bagi kajian. Yang keempat, persoalan kajian. Nyatakan pengembangan idea berdasarkan objektif. Yang kelima, nyatakan kaedah kajian, iaitu kaedah kajian yang telah digunakan untuk mengumpul data. Yang keenam, hasil dapatan ditulis dalam bentuk laporan, iaitu dalam bentuk penulisan atau pembentangan. Yang ketujuh, kesimpulan. Rumusan daripada tajuk boleh berikan cadangan atau pendapat. Dan yang terakhir adalah rujukan. Nyatakan sumber rujukan yang digunakan. Baiklah murid-murid, untuk kajian kes ini, murid-murid perlu menyediakan laporan dalam bentuk pembentangan dan laporan, dan bagi kajian kes yang lengkap, boleh dipertimbangkan untuk mencapai tahap penguasaan 6, iaitu tahap penguasaan yang tertinggi dalam PBD. Okey, yang seterusnya pemberian markah tambahan iaitu 20 hingga 30% dalam peperiksaan akhir tahun untuk membantu murid lulus dalam subjek sejarah. Jadi kebiasaannya untuk sejarah kita akan menjalankan sekurang-kurangnya sekali kajian kes untuk membantu murid. Baiklah, seterusnya kita lihat cadangan tajuk kajian kes bagi tahun 4, 5 dan 6. Okey, untuk tahun 4 kita akan fokus kepada tajuk zaman prasejarah. Okey, untuk tajuk ini akan diterangkan dengan lebih lengkap lagi dengan lebih lanjut oleh guru sejarah masing-masing. Okey, untuk tahun 5 kita akan buat kajian tentang tajuk pahlawan kebanggaanku. Dan untuk tahun 6 mula akan menjalankan kajian tentang tajuk uniknya masyarakat Malaysia. Jadi kebanyakan tajuk ini telah murid pelajari. Jadi murid mungkin mempunyai pengetahuan dan boleh membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang tajuk yang diberikan. Seterusnya kita lihat tempoh masa untuk menyiapkan. Okey, kajian ini bermula pada 4 Julai 2021. Tarikh hantar adalah pada 16 Julai 2021. Tempoh masanya adalah dalam tempoh 2 minggu. Sekiranya ada masalah, murid boleh merujuk guru subjek sejarah masing-masing untuk mendapatkan maklumat ataupun untuk mendapatkan bimbingan bagi menyiapkan kajian kes ini. Baiklah, itu saja untuk penerangan cikgu hari ini. Jadi cikgu harapkan semua murid dapat terlibat untuk menghasilkan kajian kes kerana sangat berguna, bukan sahaja untuk markah tambahan dalam peperiksaan akhir tahun, tetapi juga merupakan pengalaman pertama murid-murid untuk menjalankan kajian, kerana kajian kes ini akan diteruskan pada peringkat sekolah menengah. Jadi sekiranya ada masalah, boleh berhubung dengan guru subjek atau dengan cikgu sendiri. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.